Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang. Okey. Ni record record. Okey, untuk kali ni sesi kali ni saya nak kongsi kepada awak jawapan kepada soalan yang saya telah berikan kepada awak. Ini bahagian B, soalan real hampir. Okey, bahagian B. Sebelum kita mula menjawab soalan tu, kita kena ada alatan lah. Okey, kena ada alatan. Alatan dia yang pertama mesti ada sesiku set. Okey, kemudian jangka lukis. Okey, kemudian kita ada pensel. Saya cadangkan pensel tekan mechanical pencil. Pemadam. Okey, ini saja asas dia. Okey, kalau tak ada ni, awak tak dapat sediakan, memang tak boleh jawab lah. Okey, jadi kita tengok soalan 1. Soalan 1. Okey, ini model ujian model ujian. Okey, soalan 1 biasanya hujung tahun cikgu akan keluarkan soalan macam ni bahagian 1. Okey, bahagian 1 kita bahagian gabungan. Soalan gabungan antara poligon, segitiga. Yang ni kita nak lukis balik. Okey, ni contoh soalan dia. Markah biasanya diberikan 10 markah. Jadi kita tengok ni ada 10 markah. Maknanya kita ada banyak step ni, 10 step. Okey, soalan-soalan macam ni kita kena kenal pasti dulu apa yang perlu kita buat. Okey, apa teori asas dia. Okey, untuk soalan ni saya bagi soft copy kan. Jadi kemungkinan besar awak tak tahu. Kalau ada yang print pun tak akan dapat yang tepat lah ukuran ataupun jarak AF ni. Jadi saya kena tambah jarak AF adalah sepanjang, okey, kita boleh katakan 5 cm. Okey, jarak AF untuk soalan ni sebenarnya dia tak bagi. Tetapi sebabkan saya bagi soft copy, saya scan, saya bagi soft copy kepada awak, awak print mungkin tak jelas. Ataupun yang tak print, dia tengok pada soalan dia jawab, dia tak tahu jarak AF kan. Jarak AF awak letaklah sepanjang 5 cm. Okey, 5 cm. Tolong ni. 5 cm Okey, 5 cm. Okey, so kita kenal pasti dulu apakah asasnya. Kalau nak jawab boleh jawab terus kan. Bajet masa dia lebih kurang 10 minit. Tapi ni saya nak explain kepada awak, mungkin lebih lah. Okey. First kali kita kena tahu asas dia. Kita kena ada asas macam mana kita nak buat pentagon sekata. Okey, pentagon sekata. Saya tak nak contoh pada kertas ni. Saya cari kertas lain. Okey, mula-mula kita ada asas. Kena ada belajar asas pentagon sekata. Oh, tak sama tapi tak apalah. Ni pentagon 5 Okey, pentagon sekata. Sebelum ni, bagi nampak balik. Bagi nampak real. Okey, bagi nampak real, saya copy ni Okey. Pentagon Sebelum ini kita buat asas pentagon adalah bentuk dia macam ni kan. Bentuk dia agak macam ni. So kita kena repeat balik Sama ada kalau awak tak boleh nak implikasikan dia macam mana kita nak terbalik kan. Awak kena pusing kertas. Tu kaedah paling konvensional. Okey, konvensional nak bagi awak faham. Okey, yang kedua, kita dah belajar macam mana kita nak buat separuh heksagon ni. Kalau awak perasan ni separuh heksagon ni. Okey, ni yang kedua. Ni separuh heksagon 6 kan. Separuh dia. Macam mana kita dah belajar dah ni. Dah ada dah. Asas dia pun kita dah belajar dah. Okey, yang ketiga, kita nak belajar ataupun kita dah belajar dah buat ni. Segitiga. Apabila diberi puncak bersudut 60 darjah. Ni. Jadi ada 3 ni. 3 basic gabungkan dalam satu soalan untuk dapatkan markah 10 markah. Okey. Jadi tak nak cerita panjang. Kita terus buat. Okey, kita kena mula daripada apa yang dia beri. Kita tak boleh mula dengan tersendiri.
Okay, sekali lagi saya ingatkan, kalau siapa yang tak print kertas soalan, tak boleh print, jangan risau. Awak guna je kertas A4. Okay, guna je kertas A4, awak buat jarak AF ni 5 cm. Okay, done. Dah boleh mula jawab. Kalau tidak, awak tak boleh jawab kan, sebab nanti akan lari banyak ni. Okay, so first step. Sama ada kita nak buat pentagon ataupun kita nak buat hexagon. Boleh. Mana yang awak mahir? Okay, mana yang awak mahir? Okay, contoh kalau awak nak buat pentagon sekata. Awak hanya mahir bila kita ada puncak kat atas ni kan. Awak kena pusing. Pusinglah. Jangan malu asalkan awak dapat markah. Itu pesanan saya lah. Okay, tapi kalau awak memang mindset memang hebat, awak punya ni boleh buat terus. Okay, kita akan mula buat ya. Okay, kita akan mula buat. Macam mana cara dia? Saya akan mulakan dengan hexagon. Okay, first step kita ambil jangka lukis. Okay. Ambil jarak antara A dengan F. Kita buat macam ni satu. Kita buat macam ni satu. Okay. So, bila dah dapat macam ni, ini adalah dia punya pusat bulatan. Okay, so kita dah dapat persilangan dia. So, dekat sini kita dah dapat sini titik B, sini titik E. Okay. B, E. So, kita dah dapat, kita pun hitamkan. Simple je kalau awak faham dah kan. Okay, dah dapat di sini dah. So, kita nak gabungkan pula. Oh, E ke D 20 mm. Okay. Jadi, kita samakan. Okay, kita pun tanda 20 mm. Sepuluh, 20. Sini. Tanda sini adalah D. Okay, dah dapat dah. Hitam lah. Okay, situ D. Okay, D nak pergi ke C. Nak pergi ke B, dia kata sudut 60 darjah. Oh, macam mana? Jadi, untuk segitiga, diberi puncak, kita kena cari penengah. Okay, kita kena cari penengah. Ataupun kita cari pusat bulatan. Okay, pusat bulatan. Kemudian dekat bawah ni, kita kena cari sudut 60. Okay, jadi langkah dia, pakai jangka lukis. Sebab tu soalan ni kalau tak ada jangka lukis. Okay, sekarang ni kita nak tengok segitiga ni kan. Segitiga ni, sudut dia diberi sudut puncak dia 60. Okay, step pertama adalah kita mesti sambungkan ni tadi. Okay, BD ni, kita cari dia punya penengah dulu. Okay, penengah. Okay, jadi kita pun letak dekat D. Okay, letak kat D. Kita pun bahagi 2. Okay. B. Kita bahagi 2. So, kita pun gariskan. Okay, gariskan supaya kita dapat cari. Okay, ni ada pembahagi 2 antara B dengan D. Kita garis panjang sampai atas tak apa. Sebab kita tak tahu nanti dekat mana nak pusat dia. Okay, so next kita kena cari. Sebab dia sudut 60 dekat atas ni. Kita kena buat sudut 60 kat bawah. Okay, 60 dekat bawah. Kat bawah, kita buat garisan. Okay, macam mana kita nak buat sudut 60? Okay, sudut 60 biasanya kita buat satu bulatan. Okay, satu bulatan dekat B ni. Okay, satu bulatan. Okay. Kemudian, daripada persilangan bulatan ni, kita jangan ubah jarak jangka lukis kita. Kita punya radius, kita pun tanda. Okay. Kebetulan dia kat sini sudut dia 60 juga kan. Okay, so kita extend. Okay, extend. Dan kita cari sudut 90 darjah ni. Okay, yang sini sudut dia adalah kebetulan 60 darjah. Okay, 60 darjah. Kita kena cari sudut 90 darjah kat sini. Bersilang dengan penengah kita tadi. Itu adalah pusat bulatan kita yang baru.
Okay, yang baru. Okay, so kita kena cari sudut 90. Kita dah dapat dah separuh ni. Kita cari je sudut 90. Kita tanda kat sini. Besarkan sikit jangka lukis kita. Kita pun tanda. Kat sini. Besarkan sikit jangka lukis. Dah tak ada besar lah. Ikut je yang tadi. Okay, tanda. Kita pun gariskan. Kita gariskan. Okay, yang mana bersilang ini yang bersilang. Ini adalah pusat bulatan yang baru. Okay, sebelum tu saya nak terangkan bahawa sini adalah sudut 90. Okay. So, bila kita dah dapat pusat bulatan yang baru, kita pun buat separuh bulatan atau buat penuh lah bulatan dia. Kita adjust dulu. Okay, ngam. Kita lari sikit. Okay, ngam. Kita buat bulatan. Okay, itu dia bulatan. Okay. So, bila kita dapat bulatan ni, okay, kita nak cari sekarang ni C. Macam mana kita nak cari C? Okay, macam mana kita nak cari C? C dia ada bagi pada kita. Ketinggian dia adalah 50. Okay, ketinggian dia adalah 50. Okay, jadi macam mana 50? Ni tadi daripada sini kan. Daripada sini kita dah naik ke atas. Kita naikkanlah 50. Okay, kita naikkan 50. Okay. 10, 20, 30, 40, 50. So, kita tanda kat sini. Okay, kita gunakan kita punya satu lagi pair dia, pasangan dia. Okay, kita pun, tersentuh pula saya. Okay, kita pun selarikan garis. Okay, ni ketinggian dia. So, sebabkan C ni berada di sebelah kanan, jadi kita pun tahu ini adalah C. Okay, so kita dah dapat, kita pun hitamkan. Okay, so kita dah ada. Sekarang ni, perlu tak kita tulis 60 darjah ni? Tak perlu. Tak perlu. Apa yang perlu kita tulis adalah nombor dia, huruf dia. Okay, label dia. Setiap bucu dia, ni C, ni D, ni E, ni F, ni A, ni B. Okay, B. Tak nampak B. Okay, so belum siap lagi ni. Kita nak buat yang bawah. Okay, yang bawah kita nak okay, so kita nak buat sekarang ni yang bawah ni. Pentagon scatter. Sebelum ni kita duk buat latihan semua bintang ni naik ke atas kan. So, macam mana ni? Alamak, tak ingat lah. Contohnya, kalau tak ingat, trik dia senang je lah. Pusinglah kertas ni. Okay, pusing ni kertas ni. Ni cara kita nak mudah. Kita dah buat latihan dah macam tu kan. Okay, so kita nak buat ni. Kita ada pentagon scatter diberi tapak. Okay, diberi tapak. So, macam mana kita nak buat? Kita ingat lagi first step dulu. Kita kena bahagi dulu tapak dia. Kemudian, kita guna sudut berapa? Sebab pentagon, kita kena guna sudut 45 dengan sudut 60. Kita nak cari yang penengah-tengah dia 50. So, macam tu cara dia. Okey, jadi kaedah dia. Macam ni. Kita terbalik kan? Ni kaedah paling cikal lah. Kalau cikgu lain tengok, mungkin malu lah saya ajar ni. Tapi, untuk awak boleh jawab kertas periksa, apa saya peduli? Tu cara saya. Okay, asalkan awak dapat markah penuh, awak tahu konsep dia. Okay, kalau yang dah mahir, tak perlu lagi lah pusing kertas. Terus je buat. Okay, kaedah dia, kita kena cari penengah dulu. Kita nak bahagikan dulu. Okay. Sini. Satu. Sini satu. Satu. So, kita akan dapat dia punya garisan pembahagi dua dia. Ini basic. Okay, basic yang perlu kita buat. So, sekarang ni, kita kena guna sudut 45, sudut 60. Jadi, sudut 45 dengan sudut 60 sebab dah ada dekat jangka lukis kita ini. Yang ini dikecualikan. Tak perlu awak tunjuk. Macam mana nak dapat tu Okay, yang ini kita boleh terus. Okay, kita boleh terus gunakan ni. Sudut, mula-mula saya nak ambil 45. Okay, 45. Saya pun tanda.
So, sini saya label sebagai nombor 4. Okey, kemudian saya nak ambil sudut 60. Okey, sudut 60. Mana sudut 60? Okey, ni sudut 60. Sekejap, terlari pula sikit. Saya sepatutnya papan ni saya kena congek sikit baru senang. Sebab nak record lagi, nak ni lagi kan. Okey, saya pun garis. So, sini saya tanda sebagai sudut. Sebagai nombor 6. So, antara 4 dengan 6, tengah-tengah dia adalah 5. So, saya pun kena bahagi lagi 2. Nak dapatkan nombor 5. So, tengah-tengah ni adalah nombor 5. So, bila ni nombor 5, okey, bila nombor 5, kita pun gunakan jangka lukis. Buat satu bulatan. Okey, ngam dengan F dengan A. Kita pun buat bulatan. Okey. Jadi, sekarang ni bila dah dapat bulatan, kita ambil jarak A dengan F. Okey, jarak A dengan F. Kita pun tanda sini 1. Kemudian pindahkan. Cocok dekat F. Kita tanda kat sini 1. So, kita dah dapat sini 1. Okey, sini 1. Sini 1. Okey. Jadi, bila kita dapat macam tu, saya balik ke atas. Malu orang pusing tu. Okey, ni dia. Jadi, kat bawah dia apa? Sebab kita nak label kan? Label bawah dia sini G. Sini H. Sini I. Okey, dah. Dah dapat. Kita pun pekatkan, hitamkan. Okey. Okey, dah. Siap. Okey, dah. Siap. So, ini adalah kriteria cara kita nak buat. Pemakahan pun akan kira macam ini nanti. Ada tak konsep dia? Okey. Sebab tu dia bagi 10 markah. Kita tengok. First kali kita tengok jadi tak? Ada tak label kita? Okey. Okey, itu saja untuk soalan ini. Saya harap awak memang boleh buat. Okey, kalau tak faham boleh tanya kat ruangan komen. Ataupun boleh WhatsApp saya terus. Okey, saya rasa dah tak ada apa yang tinggal. Itu saja untuk soalan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk soalan berikutnya.